Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ehsan Naya dan ini Agenda Awani. Satu persoalan untuk kita lihat dan juga kita nilai. Adakah UMNO hari ini berbeza dengan UMNO sebelum ini? Konsentrasi dan juga bagaimana konsistennya UMNO dan juga Barisan Nasional menang pada siri pilihan raya sebelum ini membuktikan adakah ia dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO yang bermula hari ini. Jadi kita nak bercakap berkaitan dengan keseluruhan bagaimana keadaan, perjalanan dan bagaimana tekad UMNO selepas ini pastinya dalam melihat kepada PRU yang ke-15 dan sebagainya. Saya bersama dengan Bastian On yang merupakan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bersama saya di studio ketika ini. Assalamualaikum Bastian. Waalaikumsalam Ihsan. Terima kasih. Pertama sekali kita nak melihat kepada pasca kemenangan Barisan Nasional di Johor. Dalam masa yang sama, MB-nya juga baru dan muda. Apa yang Bastian boleh katakan? Kemenangan Pilihan Raya Negeri Johor bagi UMNO ini merupakan pelengkap atau selepas rentetan kemenangan di dalam pilihan raya kecil. Dan selepas itu bermula siri kemenangan pilihan raya negeri. Dan Johor merupakan kemenangan pilihan raya negeri yang terakhir sebelum Perhimpunan Agung UMNO 2021 ini, dan ianya merupakan satu kemenangan yang cukup manis bagi UMNO khususnya kerana umum mengetahui bahawa UMNO itu asalnya daripada Johor dan lahirnya UMNO itu adalah di Istana Johor. Dan sudah tentu kemenangan ini menggembirakan ahli UMNO secara keseluruhan di seluruh negara. Dengan kemenangan ini, sudah tentu ianya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimanakah keadaan dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum. Dan tetapi kita harus mengambil kira faktor jumlah mereka yang keluar mengundi. Dan kalau dilihat daripada sudut pengundi Melayu, UMNO sudah berjaya mengembalikan sokongan orang Melayu. Dan ini membuktikan bahawa UMNO lah satu-satunya parti yang menjadi suara dan mewakili orang Melayu. Kita tidak boleh kata bahawa kemenangan UMNO ini kerana tidak ada penyertaan secara menyeluruh dan peratusan keluar mengundi yang tinggi. Tapi harus diingat bahawa pilihan raya negeri Johor ini ditandingi oleh parti-parti lain yang juga menyatakan bahawa mereka adalah suara orang Melayu. Contohnya Bersatu yang bercita-cita untuk menggantikan UMNO sebagai parti yang menjadi suara orang Melayu. Mereka menyertai pilihan raya negeri Johor secara besar-besaran. Begitu juga dengan Pejuang. Pejuang juga menyertai pilihan raya negeri Johor ini secara besar-besaran. Malah mereka bertanding lebih kerusi berbanding UMNO. UMNO hanya bertanding 37 kerusi, manakala Pejuang 42. Begitu juga dengan Bersatu. Tapi UMNO muncul sebagai parti yang terbesar memperolehi sokongan orang Melayu. Dan di Johor ini kemenangan UMNO-nya sangat signifikan. Yang menunjukkan bahawa orang Melayu benar-benar mahukan UMNO mewakili mereka. Dan juga Bastian, hal dan juga isu berkaitan dengan Menteri Besar sudah pun selesai. Tetapi sekarang ini adalah tumpuannya pada Perhimpunan Agung UMNO. Bagaimana UMNO dan juga pemuda sendiri memaknakan kemenangan pilihan raya negeri sebelum ini di Johor dan juga di negeri-negeri lain khususnya dan juga termasuk di pilihan raya kecil untuk sama-sama mengorak satu langkah yang lebih terkedepan untuk memastikan bahawa ini adalah satu jalan dan juga satu tindakan UMNO yang berbeza mungkin daripada sebelum-sebelum ini selepas kekalahan pada 2018. Episod Menteri Besar ini berlaku dalam masa 48 jam selepas kemenangan Barisan Nasional di Johor. Sudah tentu UMNO menamakan 3 nama sebagai calon Menteri Besarnya dan diangkat untuk perkenan ke bawah Duli Tuanku. Dan On Hafiz telah mendapat perkenan daripada ke bawah Duli Tuanku untuk menjadi Menteri Besar yang ke-19. Dan ini memberi gambaran bahawa UMNO di Johor ini sudah melihat ke hadapan. Maknanya kalau
Kalau dahulu fokus kita adalah secara keseluruhan, tetapi UMNO di Johor ini tahu bahawa masa depan negerinya dan juga negara terletak di tangan orang muda. Dan perkenan tuanku itu memberi gambaran bahawa orang muda harus memimpin negeri Johor, dan sandaran mereka kepada Wan Hafiz, Yang Amat Berhormat Wan Hafiz, adalah untuk memastikan bahawa orang muda terus kekal bersama UMNO, dan itu adalah antara tugasan yang penting kepada Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz. Dan juga Bastian, kita memberi fokus kepada Perhimpunan Agung UMNO, perjalanannya 3 ke 4 hari. Pastinya setiap sayap membawakan usul-usul yang berbeza. Tetapi dari segi Bastian sendiri, mungkin ada perkara yang perlu diketengahkan. Kalau ada listnya mungkin 20, tetapi kalau 3 ke 5 itu apa perkara yang perlu dibangkitkan dalam keadaan segera? Okey, kita telah kalau kita lihat pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi bahawa wang KWSP 10,000 dan mendapat persetujuan daripada beliau untuk dikeluarkan. Itu merupakan perkara yang diperjuangkan terdahulu. Perkara itu telah selesai, dan setelah saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengamati permintaan daripada rakyat, dan perkara seterusnya adalah soal berhubung kait dengan soal gaji minima. Ini merupakan antara perkara yang saya fikirkan harus diberikan sedikit pengamatan dan juga diambil kira oleh kerajaan. Kerana kalau lihat rata-rata harga barang telah meningkat. Walhal soal gaji ini, kenaikannya dikatakan tidak selari dengan kenaikan harga barang. Dan perkara ini harus diteliti oleh kerajaan. Kalau kita mengambil satu langkah yang berani untuk membenarkan pengeluaran terakhir KWSP 10,000, dan kita juga harus ada satu pendekatan yang saya rasakan harus berani juga untuk memastikan bahawa tahap gaji minima ini dapat ditingkatkan daripada 1,100 ke 1,200 kepada 1,500. Kerana ini akan merapatkan jurang garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini berkisar di antara 900 hingga 2,200 bergantung kepada lokaliti dan kawasan dan daerah dan juga tempat. Dan sekiranya perkara ini tidak diatasi, ianya menunjukkan bahawa kerajaan tidak berupaya untuk menyelesaikan perkara yang menjadi asas. Ia hanya menentukan polisi untuk meningkatkan tahap gaji minima ini. Kebergantungan kita kepada tenaga kerja asing harus dikurangkan, kerana ianya akan menyebabkan aliran tunai negara keluar daripada negara ini dengan banyak, dan ini adalah satu perkara yang harus kita elakkan dari segi ekonomi. Kita mahu ringgit kita berkitar dalam negara, dan langkah utama adalah memastikan bahawa gaji minima ini dinaikkan, dan ia memberi manfaat secara langsung kepada rakyat secara khusus. Dan juga Bastian, ada penganalisis politik beranggapan bahawa UMNO tidak lagi seperti dulu apabila hierarki itu tidak lagi dilihat antara perkara penting dalam meletakkan sesuatu. Mungkin ia berbeza dari segi bukan lagi seorang presiden menjadi Perdana Menteri contohnya, bukan lagi seorang pengerusi perhubungan UMNO patut menjadi menteri besar di sesebuah negeri. Bagaimana keterlibatan ini terutamanya untuk meletakkan anak muda, bagaimana UMNO melihat kepada ini antara perkara yang harus dinilai dan juga dilihat sebaik mungkin. Pastinya gerakan anak muda itu lebih agresif, lebih mantap terutamanya dalam melakukan sesuatu. Pandangan sudah tentu bahawa kita untuk mengangkat pemimpin itu, penilaian kita bukanlah hanya bersandarkan pada kedudukan pemimpin itu di dalam parti. Tetapi sudah mula sudut penglihatan itu dinilai melalui kebolehan pemimpin itu. Dan saya percaya pemilihan menteri-menteri besar dan juga Perdana Menteri berdasarkan kebolehan itu. Dan keupayaan ini akan ditunjulkan oleh UMNO, dan ia merupakan satu ujian yang harus dilalui oleh UMNO, khususnya akar umbi, bahawa ini adalah perkara baru yang harus difahami oleh akar umbi UMNO. Dan ini pelantikan Wan Hafiz selaku Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor
merupakan satu cabaran kepada beliau untuk menunjukkan kebolehan anak muda di dalam UMNO. Kita lihat parti-parti lain sering menunjukkan anak muda di barisan hadapan mereka. Dan UMNO telah pun melakukan satu perubahan dari segi pentadbiran dan pemilihan pemimpinnya. Kita lihat di Melaka, beberapa exco-nya adalah di kalangan pemuda, dan di Johor ianya lebih drastik. Yang amat berhormat Menteri Besar adalah di kalangan orang muda. Dan ini satu perkembangan yang sihat di dalam UMNO, dan saya percaya ini merupakan ramuan terbaik untuk UMNO kembali mendapat sokongan daripada anak-anak muda. Tadi Bastian ada menyatakan bahawa isu KWSP yang diperjuangkan sebelum ini selesai hari ini dengan pengumuman oleh Perdana Menteri. Isu-isu berkaitan dengan gaji minimum juga mungkin akan dibincangkan ataupun akan diutarakan dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Bagaimana pula dengan desakan untuk mengadakan PRU ke-15 dengan lebih cepat? Soal mengadakan PRU 15 ini, antara perkara yang harus diberi pertimbangan adalah soal partisipasi. Partisipasi pengundi dalam pilihan raya. Kalau dilihat daripada pola pengundian, baik di beberapa PRK sepanjang tempoh kita menghadapi COVID ini, dan juga baik di pilihan raya negeri, ianya menunjukkan satu statistik menunjukkan ianya sangat rendah berbanding dengan penyertaan pengundi di dalam PRU 14. Sudah tentu apabila soal memilih Perdana Menteri, ianya akan melibatkan ramai pengundi. Dan kita mahu jumlah pengundi yang keluar menyatakan hasrat mereka untuk memilih pemimpin tinggi. Dan ini merupakan cabaran. Jadi kita kena tahu mengapa soal mereka tidak keluar mengundi. Mungkin satu, mereka harus mempersiapkan soal akta anti lompat parti. Jadi pengundi-pengundi agak rasa kecewa apabila di kalangan ahli politik mereka melakukan perubahan kerajaan, mereka memilih pemimpin di peringkat Perdana Menteri maupun Menteri Besar di kalangan mereka. Dan sebelum kita melakukan PRU 15, bukan saja soal anti lompat parti harus diluluskan, tetapi kita juga harus memikirkan soal bagaimana untuk memastikan bahawa mereka yang terlibat dalam proses pengundian nanti terselamat daripada ancaman COVID. Kita lihat perubahan positif yang diumumkan oleh YB Khairi Jamaluddin bahawa kita akan berubah daripada fasa pandemik kepada endemik bermula 1 April. Dan kita harus ukur sama ada kesesuaian untuk mengadakan pilihan raya umum merupakan dengan pengumuman ini akan menyebabkan lebih ramai terlibat dalam pilihan raya umum. Dan ini harus diperhalusi di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 ini. Pendirian Bastian dan juga pemuda lah itu sendiri berkaitan dengan hubungan rentas parti. Mungkin sebelum ini adanya Muafakat Nasional bersama dengan PAS, tetapi selepas kemenangan ini ada yang kata UMNO gerak sajalah sendiri. InsyaAllah boleh menang, itu katanya. Tetapi Bastian sendiri berpendapat bagaimana? Perkara rentas parti ini berlaku kerana tidak adanya mana-mana parti yang muncul as a absolute winner. Dan ini menyebabkan berlakunya penawaran antara kuasa dan juga kedudukan antara ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Dan perkara ini merupakan perkara yang tidak elok, dan di kalangan pengundi mereka merasakan bahawa mereka tertipu. Dan soalnya di dalam pilihan raya negeri di Melaka mengambil contoh, mereka sudah ada pengundi, kalangan pengundi sudah mengatakan UMNO adalah absolute winner, Barisan Nasional adalah absolute winner. Tidak ada lagi soal perkara rentas parti ini. Begitu juga di Johor, tidak akan ada lagi soal urusan rentas parti ini. Tetapi di peringkat Dewan Rakyat,
saya tidak tahu sama ada perkara ini dapat dikekang tanpa mengadakan akta lompat parti ini. Dan seperti saya katakan, jika adanya parti, mana-mana parti yang muncul sebagai absolute winner, tidak ada lagi cerita tentang rentas parti ini. Ini bermakna Kesan. boleh melupakan PAS. Ini bermakna bahawa ini bukan soal UMNO hendak melupakan PAS. Okey. Ia soal hubungan antara dua parti yang tidak dapat diseragamkan untuk kita menempuh PRU 15. Okey, itu bendera daripada Bastian dan pastinya ini antara isu-isu juga yang mungkin akan ditetapkan dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini untuk memastikan bahawa ada atau tidak lagi. Tetapi bila kita cakap tadi berkaitan dengan momentum, mungkin ada desakan untuk mengadakan PRU yang ke-15. Adakah Bastian melihat kepada bagaimana untuk UMNO mengekalkan konsisten itu? Sebab dulu isu-isu berkaitan dengan ego, angkuh dalam UMNO dan sebagainya ini sering disuarakan, tetapi mungkin kali ini ada sedikit perbezaan yang ketara kalau Bastian dapat saksikan. Soal PRU 15, pilihan raya umum, kemenangan UMNO dalam series kemenangannya dalam pilihan raya kecil dan juga pilihan raya negeri, tidak ada soal memilih Perdana Menteri. Tetapi pilihan raya umum, rakyat semua tahu, pengundi semua tahu bahawa ianya adalah urusan untuk memilih Perdana Menteri. Dan setiap parti yang akan menyertai PRU 15 akan mengenengahkan nama calon Perdana Menteri mereka. Dan ini menjadi pertimbangan pengundi-pengundi. Berbeza dengan series of kemenangan UMNO dan Barisan Nasional. Dan perkara ini harus diperhalusi di dalam Perhimpunan Agung UMNO dan kita harus ukur kekuatan kita berdasarkan beberapa faktor yang saya nyatakan tadi. Jadi ini merupakan satu medan untuk kita membuat keputusan sama ada perlunya diadakan pilihan raya umum awal ataupun diselesaikan beberapa perkara tadi seperti saya nyatakan. Dan juga biasa selaku Exco Pergerakan Pemuda UMNO masihnya banyak antara perkara-perkara untuk diinterpretasikan, untuk diterjemahkan, untuk memastikan bahawa golongan-golongan muda, bukan sahaja golongan muda lah, tetapi secara inklusifnya, secara keseluruhan dari segi kesihatan COVID-19, dari segi pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Bagaimana kekuatan itu digembring oleh pemuda UMNO untuk memastikan bahawa setiap waktu, setiap masa perkara ini sentiasa dibawakan, terutamanya bukan dalam parti sahaja, tetapi di peringkat persekutuan, memberitahu bahawa ini desakan-desakan daripada pemuda untuk memastikan bahawa kelangsungan ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ya, untuk pengetahuan pendengar-pendengar, bahawa UMNO ini tidak akan lari daripada soal perbahasan soal ekonomi, soal pendidikan dan perkara yang bersangkut paut dengan mereka secara rapat. Mungkin soal isu kesihatan akan dibincangkan pada kali ini. Tetapi saya percaya bahawa asas-asas perkara yang dibincangkan di dalam UMNO ini, dalam pemuda UMNO khususnya, akan dinilai oleh orang-orang muda di luar sana. Kita tahu bahawa ramai yang tertinggal dari segi soal pendidikan. Dalam keadaan 2 tahun ini, pendidikan mereka terumbang ambing. Bagaimana mereka mahu menamatkan persekolahan mereka, bagaimana mereka mahu menamatkan soal pembelajaran di universiti. Ianya juga akan membincangkan soal ekonomi tadi, soal bagaimana meningkatkan pendapatan yang terjejas sepanjang tempoh COVID ini. Dan antara soalnya adalah bagaimana kita UMNO berjaya menjadi suara untuk mendesak agar gaji minima ini dapat ditingkatkan ke 1,500. Dan juga Bastian, bila kita bercakap berkaitan dengan keluarga Malaysia, dia besar, isunya banyak. Bila kita bercakap berkaitan dengan keluarga UMNO, besar jugalah. Tetapi kalau kita bercakap berkaitan dengan keluarga-keluarga kita ni, walaupun kecil tetapi isu-isu perbalahan itu tetap wujud. Ada krisis dalaman, ada bermasa muka, tidak sokong itu, tidak suka ini dan sebagainya. Ini perkara yang perlu dititik beratkan oleh semua parti, bukan saja UMNO. Tetapi bagi Bastian sendiri, bagaimana untuk pastikan bahawa agenda rakyat itu sentiasa diutamakan, tolak sedikit tepi isu-isu suka tak suka, perbalahan dalam UMNO, krisis dan sebagainya, Bastian? UMNO sepanjang sebelum PRU 14, UMNO lah parti yang sentiasa menunjangi pentadbiran kerajaan Malaysia.
dan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan, yang berkisar kepada kehidupan mereka, banyak ditentukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan penolakan Barisan Nasional dalam PRU 14 itu harus diadakan satu postmortem yang jelas untuk menyatakan apakah punca kepada penolakan Barisan Nasional. Dan selepas kita tahu bahawa itulah puncanya dan kita harus selesaikan masalahnya. Tidak perlulah saya nyatakan di sini apakah puncanya, tetapi UMNO harus mengambil langkah yang berani untuk menyatakan inilah puncanya kekalahan kita dalam PRU 14 dan perkara ini harus diatasi. Dan sekiranya perkara ini dapat diatasi, bukan saja keluarga besar, keluarga Malaysia, malah keluarga kita di rumah juga akan mampu kembali menerima UMNO dalam PRU 15. Selepas 2018 melalui fasa-fasa yang berbeza ketika itu, tahun-tahun yang berbeza, untuk anak muda, untuk penyertaan golongan-golongan belia khususnya dalam UMNO itu bagaimana kalau Bastin lihat sendiri, adakah ia seperti dulu ataupun ada penambahbaikan yang dah tersedia untuk golongan ini? Ya, pertamanya pemimpin muda di dalam UMNO banyak diberi ruang untuk memimpin di Barisan Hadapan. Yang keduanya, kita melihat bahawa janji-janji Pakatan Harapan sebelum PRU 14 itu, kalau kita lihat, kita amati janji-janjinya itu banyak berkisar kepada orang muda. Mereka tahu bahawa kali ini untuk mereka menang dalam PRU 14, mereka harus mendapat sokongan orang muda. Jadi janji-janjinya banyak yang berkisar kepada golongan ini. Dan apabila Pakatan Harapan gagal untuk menunaikan janji-janji ini, sudah tentu mereka beralih arah dan melihat kepada parti lain yang boleh memperjuangkan soal mereka ini. Sebab itu pentingnya Pimpinan Agung UMNO kali ini untuk kita menetapkan apakah perkara yang kita akan perjuangkan untuk orang muda. Saya suka apabila kita nyatakan bahawa antara perjuangan kita adalah soal ekonomi, soal pendidikan dan soal kesihatan tadi. Ini merupakan perkara pokok yang berkaitan dengan orang muda. Dan ini akan ditetapkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 kepada kami. Dan juga Bastin, soalan akhir sekali. Tadi dah halang cakap pasal orang muda ni kan, bila wujudnya undi 18 ni, kadang-kadang undi 18 ni dia dilaksanakan secara automatik. Kadang-kadang dia bukan nak undi pun, dia tak fikir pasal politik dan sebagainya. Tapi sebab ada nama, sebab tu mungkin ada dalam kalangan mereka yang tidak pun keluar mengundi. Bagaimana untuk pemuda UMNO attract ataupun dapatkan kepercayaan golongan-golongan undi muda, undi 18 ini? Pendekatan yang paling sesuai adalah apabila UMNO menyatakan dengan ketetapan bahawa perkara-perkara ini akan diperjuangkan. Perkara-perkara yang terlalu hampir dengan golongan undi 18. Penyertaan apabila undi 18 itu secara automatik mereka boleh menyertai demokrasi, bukan saja yang berumur 18 tahun, tetapi kita bercakap umur 19 tahun, 20 tahun dan 21 tahun. Apakah perkara yang berkait rapat dengan kehidupan mereka? Sudah tentu mereka adalah berada di persimpangan di mana sama ada mereka menyertai pasaran pekerjaan ataupun mereka meneruskan pembelajaran mereka. Dan dua perkara ini merupakan perkara yang berkisar kepada satu soal ekonomi, kedua soal pendidikan tadi. Bagaimana kita menyediakan pendidikan yang sempurna dan membolehkan mereka untuk menyertai pasaran pekerjaan dan mendapat pendapatan yang baik. Ia berkait rapat. Dan kalau selama ini UMNO selama-lama UMNO mentadbir kerajaan pusat, kita selalu memikirkan hal ini, dan kali ini UMNO harus menyediakan, membentangkan satu perancangan yang lebih mampan untuk menarik minat mereka. Apabila kita menyediakan satu sasaran yang berkait rapat dengan mereka yang undi 18, secara automatik mereka akan keluar mengundi tanpa paksaan dan minat itu akan terlahir secara automatik. Mereka nampak, oh ini yang UMNO perjuangkan, ini berkait rapat dengan mereka. Kita harus keluar dan menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Itulah cara daya tarikannya.
Bukan TikTok semata-mata. Bukan sebab TikTok semata-mata. Sebab TikTok itu adalah mediumnya, tapi isinya ada di dalam media sosial berkenaan. Baik, terima kasih Best On, Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya nak ucapkan selamat bersidang, selamat maju jaya juga kepada Best On dan juga keseluruhan mereka yang akan bersidang pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang akan berlangsung hari ini sehingga Sabtu nanti. Dan itu sahaja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Kita bercakap khusus berkaitan dengan Perhimpunan Agung UMNO. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa.